Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zinnabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, mantan Nazir kita, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kamu makan harta, bainakum, di kalangan kamu, bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Dalam arti kata lain, dengan cara yang haram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita, dalam badan seseorang, dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dengan nilai sedikit pun masuk neraka ke? Apa kata Nabi SAW? Ya, walaupun hanya sebatang kayu sugi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kira nilaikan berapa harga satu batang kayu sugi. Habis mahal pun RM1 lah. Dengan RM1 masuk dalam anggota badan kita, dicampakkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan perjumpaan kita, pengajian kita berkenaan dengan faraid ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak termakan harta dengan cara yang batil. Yang jelas kita tahu rasuah, mencuri, merompak itu cara yang batil. Tetapi kata ulama, mengambil hak waris lain dalam urusan faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara yang batil. Na'udzubillah min zalik. Wa qala Allah Ta'ala,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tidak tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. Dalam apa jua urusan, apatah lagi dalam urusan agama. Apatah lagi dalam urusan berkaitan tentang harta yang mana menjadi darah daging kita. Kalau dalam urusan dunia juga, Nabi menganjurkan, menyuruh, perintahkan kepada kita bertanya kepada yang ahli. Apatah lagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan-urusan berkaitan tentang halal haram dan sebagainya. Satu kisah ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat berkenaan tentang cara mengkahwinkan pokok kurma. Kemudian Nabi memberi cadangan sekian-sekian, buat sekian-sekian. Kemudian tak berjaya, tak menjadi. Sahabat bertanya kembali kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Al-mafhum, mafhum daripada hadis tersebut. Kata Nabi, wa qala Nabi SAW, au kama qala, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maknanya apa? Dalam urusan dunia pun kita kena tanya kepada yang ahli. Kita rosak kereta, kita rosak motor, kita rosak, tanya dengan pemen, dengan workshop, bengkel, hantar dekat diorangnya akan repair. Kalau tuan-tuan pandai repair, tak apalah. Kan tak pandai repair, buat sendiri, habis bertambah rosak kenderaan kita. Itu dalam hal dunia. Apatah lagi dalam urusan akhirat. Cuma dalam bab harta ini, kebanyakan orang, saya kata kebanyakan, ya kebanyakan. Sebab bukan di kalangan tuan-tuan, di kalangan saudara mara. Mungkin ada kita, saya dan tuan-tuan juga mengambil ringan tentang urusan faraid, tentang urusan pembahagian pusaka. Kerana ini harta ayah aku. Bagi dia ini harta ayah aku, ini harta mak aku. Suka hati aku nak bagi macam mana, asalkan kami semua sepakat. Sedangkan faraid ini adalah fardatan minallah, nasiban mafruḍah, kewajipan yang telah difardukan oleh Allah dengan nasiban mafruḍah, dengan kiraannya yang telah diwajibkan, ditentukan oleh Allah. Bukan pilihan kedua, bukan bila dah berlaku pergaduhan, perselisihan baru nak kembali kepada faraid. Tetapi faraid ini adalah perintah Allah. Harta kita pinjaman dari Allah ketika kita hidup. Mati kita pulang balik kepada Allah. Bagaimana Allah nak beri balik kepada waris kita? Dengan cara faraid. Maka oleh itu, setiap waris ada hak-haknya yang telah ditentukan, diwajibkan oleh Allah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Hari ini kita sambung muka surat 53. Masih lagi dalam perkara besar, perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka, al-huququl muta'alliqatu bil tirkah. Perkara-perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka secara umum. Ada ulama membahagikan, menentukan 5 perkara. Ada ulama menentukan 4 perkara. Walau bagaimanapun sama sahaja. Cuma ada yang memecahkan dari segi hutang. Hutang Allah dan hutang sesama manusia. Yang mana dua itu dipisahkan. Ada satu pendapat sama sahaja. Tapi bila bertembung antara dua hutang, yang mana dahulu kita kena dahulukan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis harta dah bayar fidyah, dah bayar nazar daripada si mati contoh, dah bayar badal haji contoh, tak ada dah harta. Jangankan untuk faraid, untuk hutang sesama manusia pun dah tak ada bahagian lagi dah. Dia kena ikut turutan daripada yang pertama, iaitu dalam urusan tuntutan harta pusaka secara langsung, kemudian pengurusan jenazah, daripada urusan mandi jenazah, kafannya, solatnya dan kebuminya, kemudian hutangnya. Malam ini kita masuk pada muka surat 53 berkaitan tentang hutang. Hutang dengan Allah Ta'ala wajib diselesaikan terlebih dahulu daripada hutang dengan manusia. Kalau bertembung dua hutang, ada hartanya tak cukup untuk bayar dua-dua,
maka dahulukan hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hutang dengan Allah adalah seperti yang pertama, fidyah. Fidyah ni maknanya apa? Bayaran oleh seseorang disebabkan dia tidak membayar hutang puasa semasa hidupnya. Dalam erti kata qada puasanya. Orang yang meninggalkan puasa sama ada sengaja atau diberi rukhsah, kelonggaran, keringanan, sama ada sebab sakit, sama ada sebab tua, terlalu uzur, tak mampu berpuasa, ataupun musafir, wajib juga qada balik. Kalau misal kata tak sempat mengqadakkan balik pada tahun yang seterusnya, maka wajib untuk dia mengeluarkan fidyah. Berapa kadarnya? Mengikut pada nilai beras. 1 cupak beras yang dimakan mengikut pada tempat masing-masing. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 cupak beras bersamaan dalam 675 gram bagi 1 hari puasa yang ditinggalkan. Golongan yang wajib membayar fidyah ialah yang pertama, orang yang tidak mengqadakkan puasa sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Kalau dia dapat bayar ganti puasanya sebelum tiba Ramadan akan datang, maka tak wajib fidyah. Kalau nak kira fidyah bagaimana? Contoh, tahun ini dia tertinggal puasa 15 hari. Tahun depan, lepas puasa raya, lepas raya sampai nak jumpa Ramadan balik, ada lebih kurang dalam 10 bulan, 11 bulan lebih kurang. Tempoh tu tadi dia tak berjaya mengqadakkan 15 hari yang ditinggalkan tadi, maka selepas puasa tadi dia wajib mengeluarkan fidyah, iaitu memberi makan orang fakir miskin 1 hari puasa sebanyak 1 cupak bersamaan 675 gram beras yang dimakan. Sama ada nak nilaikan ataupun nak bagi beras, itu boleh dua-dua, khilaf ulama. Sama ada nak bagi beras terus pun boleh, ataupun beri dalam bentuk duit. Nilaikan berapa. Kadang-kadang ada yang bagi dalam bentuk beras 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Biasa kalau berlaku sahaja kematian, waris akan belikan beras siap-siap untuk bayar fidyah. Sebab tu kita sebagai orang yang mungkin dah uzur atau tak mampu, ada hutang dengan Allah dalam bab puasa, catat. Buat catatan, maklumkan dengan waris kita, dengan pasangan kita, dengan ahli keluarga kita yang terdekat. Maklumkan berapa hari lagi yang kita belum selesai bayar hutang, supaya mudah kepada waris kita nanti untuk buat pembayaran fidyah. Kerana ini tuntutan wajib sebelum berlakunya faraid. Kadang-kadang terlepas bukan sebab dia tak nak bayar, tetapi tak tahu yang si mati ini ada hutang puasa. Jadi kita sebagai orang yang berhutang dengan Allah wajib mencatat dan memaklumkan supaya apa? Mudah urusan kita dekat sana nanti. Kalau tak catat, salah kita lah. Dalam ayat Al-Quran, 1 ayat berkaitan tentang hutang, 1 muka surat, 1 ayat panjang berkaitan tentang hutang. Bagi orang yang berhutang ini kena catat, kena buat catatan. Kalau ada sanksi itu lebih baik. Kadang-kadang yang memberi pinjam pula rasa macam yang berhutang. Yang meminjam buat tak tahu je, setahun, 2 tahun buat lupa. Kita yang memberi pinjam pula yang menebal muka tanya, nak minta balik hutang kita. Kita bagi pinjam dekat dia, dia buat tak tahu, kita pula malu nak minta balik. Terbalik dah zaman sekarang. Sepatutnya yang berhutang tadi, dia kena catat. Supaya apa? Mudah urusan dia untuk ingat. Itu kewajipan dia, membayar balik pinjaman kepada orang yang dipinjam. Dan bagi orang yang memberi pinjam, hutang ini ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Bila wajib bayarnya? Bila sudah sampai waktu yang dijanjikan dan ketika itu peminjam mampu. Kalau dia tak bayar, berdosa. Ini beli kereta baru, beli motor baru, hutang buat-buat tak tahu. Waktu dah sampai yang dijanjikan, dia mampu, dia tak bayar, berdosa bagi peminjam tadi. Ada waktu ketika nak membayar hutang sunat, ketika bila belum sampai waktu, tetapi ada kemampuan, dia bayar awal.
Ataupun sepatutnya bayar sebulan 100, dia bayar RM150. Yang 50 tadi menjadi sunat ke atas dia sebab membayar lebih awal. Yang jadi haram tu bagaimana? Yang bila mampu sampai waktunya buat-buat lupa. Buat-buat tak tahu. Kesian orang yang bagi pinjam, dia pula yang menebal muka, tanya. Hari-hari tanya, sebulan sekali tanya bila nak bayar hutang, bila nak bayar hutang, sampai kena blok dia. Tak boleh nak dihubungi lagi. Ini masalah kita kadang-kadang dalam bab hutang ini ambil ringan. Hutang dengan Allah pun begitu juga. Kena catat. Berapa hari kita tinggal puasa, catat dan maklumkan kepada waris kita, buat satu buku hutang. Hutang dengan Allah daripada belah kanan. Contoh, hutang dengan manusia daripada buku sebelah kiri. Jadi waris tahu arwah mak ini, arwah ayah ini ada hutang dengan orang berapa, dengan Allah berapa hari tertinggal. Kalau ada nazar yang diucapkan, diniatkan semasa hidup belum tertunai, maka wajib waris untuk melaksanakan nazar si arwah tadi. Golongan yang wajib membayar fidyah ialah orang yang tidak mengqadakan puasa sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Kalau dia sempat membayar, menggantikan puasa pada tahun selepas itu, maka tak wajib untuk bayar fidyah. Kalau tak sempat, barulah dikira berapa hari yang tak sempat untuk dinilaikan bayaran fidyahnya. Yang kedua, ya. Tak sempat tu sengaja ke? Sama ada sengaja atau tak sengaja. Tak kisah. Tak kisah. Ada orang, contoh, orang yang dah terlalu uzur. Memang tak boleh dah nak puasa. Doktor pun dah nasihatkan, jangan puasa Ji. Haji kalau puasa boleh pergi dah. Maknanya apa? Tak boleh puasa sebab terlalu uzur. Kena makan ubat, kena makan sebagi ada tenaga. Jadi pada ketika itu dia boleh bayar fidyah. Selesai daripada Ramadan, pada tahun itu juga boleh terus bayar. Sebab dia dah memang tak mampu nak bayar ganti balik puasanya. Tapi bagi orang yang mampu, dia bagi tempoh setahun sampai bulan Ramadan akan datang. Masuk bulan Rajab, Syakban. Sebab tu Syakban kadang-kadang orang puasa. Bukan puasa sunat, puasa ganti sebenarnya. Digabungkan, boleh. Khilaf ulama, boleh gabung antara sunat dan juga wajib afdal dipisahkan. Niat kita puasa hari ini untuk ganti yang fardu bulan Ramadan tahun lepas ada hutang. Esok baru buat sunat pula. Isnin, Khamis, bulan Syakban, Rajab, sepanjang bulan tak ada masalah. Kalau dah biasa buat 15 hari terakhir bulan Syakban itu, ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Kalau kadang tak sempat pergi haji tu, mungkin atas sebab kota lah, ataupun apa, adakah wajib untuk waris dan kira macam hutang dengan Allah tu macam mana? Itu dikira hutang. Nanti kita akan masuk dalam bab haji. Kena badal haji. Waris kena buat badal haji kepada si mati. Sebab waktu hidup dia mampu, cuma tak mampu dari segi harta, cuma tak mampu dari segi keupayaan pergi ke tanah suci sebab kota belum sampai giliran dan sebagainya. Dan pada ketika itu dia dah mampu dari segi harta, dikira hutang dengan Allah. Dia tak berdosa, tetapi hutang tetap hutang. Waris kena buat badal haji kepada, niatkan kepada arwah si mati tadi. Kalau tak mampu Ustaz? Kalau tak mampu, maknanya waktu hidup dia tak mampu. Tak mampu. Harta yang dia ada selepas mati tu ada tak cukup, tak mampu. Kalau lah misalnya kata dia tak mampu dah, sampai ke hutang pun tak ada, urusan jenazah pun tak ada, maka tak wajib lah. Contoh. Maksud saya tu, masa hidupnya dia memang tak mampu lah nak pergi. Tapi bila dia dah meninggal, maksudnya kalau pada haji kan mungkin baru 3,000, 2,000 setengah. Hari itu, adakah waris tu wajib tunaikan ke macam mana? Kita nak kata dia wajib tak wajib, waris dia yang tahu. Sebab waris tahu bagaimana keadaan mak ayah dia masa hidup, sama ada dia yang berharta ataupun tidak. Kalau lah misal kata waktu hidup si mati ini dia ada harta, dia sebagai anak dia tahu ayah aku dulu ada tanah berekar-ekar, ayah aku dulu ada kereta beberapa buah biji dan sebagainya. Maknanya ada harta, ada kemampuan untuk pergi haji, tetapi tak dapat pergi sebab belum sampai panggilan. Meninggal dunia, misal kata meninggal dunia, kemudian tengok hartanya ada banyak,
selesai untuk urusan jenazahnya yang pertama tadi. Kemudian hutang, ada lagi hutang dengan Allah termasuk badal haji, ambil daripada harta si mati, bayarkan kepada orang yang menguruskan badal haji. Kita nak kata dia mampu tak mampu, kita tak tahu. Waris tahu. Sebab dia hidup dengan mak ayah dia. Dia tahu keadaan mak ayah dia, sama ada mak ayah ini mampu ataupun tidak untuk pergi haji semasa hidup dia. Jelas ya? Perempuan yang hamil atau yang menyusukan anak dan dia takut berlaku mudarat kepada kandungan atau anak tersebut. Ini bagi yang hamil, kena ingat, dia tidak berpuasa sebab apa? Kalau sebab mudarat pada diri dia, tidak wajib untuk bayar fidyah. Kalau dia buka puasa dengan sebab takut mudarat pada kandungan dia, bukan pada diri dia, tetapi kandungan dia, maka dia wajib bayar fidyah. Qada, tetap qada bersama dengan fidyah. Walaupun belum sampai pada Ramadan akan datang. Dia dah bayar, contoh Syawal lagi dah bayar habis dah, contoh. Tetap kena bayar fidyah sebab dia tidak berpuasa ketika hamil dengan sebab takut mudarat pada kandungan. Kalau kepada diri dia, tak wajib bayar fidyah kalau dapat bayar pada tahun berikutnya. Kalau tak dapat bayar, barulah fidyah. Tapi kalau misalkan dia takut dengan sebab mudarat pada anak dalam kandungan, sama ada dia habis bayar ataupun tidak pada tahun berikutnya, tetap kena bayar fidyah. Yang ketiga, orang yang sangat tua yang tidak larat berpuasa, orang yang uzur, dah tak mampu untuk berpuasa, juga wajib membayar fidyah. Yang keempat, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Doktor dah maklumkan dah, memang tak ada harapan lagi dah untuk sembuh, untuk sihat macam orang biasa, dah tak mampu untuk berpuasa. Doktor nasihatkan jangan puasa, makan macam biasa, jangan skip makanan, sarapannya tengah hari, petang, malam. Ubatnya jangan tinggal. Maka pada ketika itu, dia ini orang yang dalam keadaan sakit yang tiada harapan untuk sembuh, wajib bayar fidyah. Setahun 30 hari. Dia sakit 5 tahun contoh, kemudian baru meninggal dunia. Tahun pertama dia sakit, tak dapat puasa 30 hari, dan doktor sahkan dia tak ada harapan untuk sembuh, tak boleh berpuasa. Tahun yang kedua itu belum sampai Ramadan, dah kena bayar fidyah, sebab memang dah tak ada harapan untuk dia bayar balik hutang puasa tadi. Tahun yang ketiga, tambahkan 30, 60, kalikan berapa nilainya. Kalau satu cupak 675 gram beras, lebih kurang contoh dalam RM4 lah contoh. Kalau RM60, 60 hari maaf, kalikan dengan RM4, RM240. Tahun ketiga, tambah lagi 30 hari, jadi 90 hari. 90 hari kalikan dengan RM4. Begitulah seterusnya. Cuma khilaf di kalangan ulama, ada yang menggandakan. Tapi kita dalam Selangor, Jabatan Agama Islam, dalam Jabatan Mufti dah keluarkan, tidak perlu digandakan. Maknanya kalau kita hidup 10 tahun, yang lepas campur, ada 30 hari yang tertinggal, kalikan sahaja. Ada tempat negeri lain fatwakan kena gandakan. Maknanya tahun yang kedua kena ganda sekali, baru tambah dengan berapa hari tahun yang ketiga. Tahun yang 5 tahun lepas kalikan dengan 4, sebab kena gandakan. Denda sebab apa? Tak mampu bayar, tak mampu ganti balik puasa tu. Tapi kita dalam Selangor tak perlu ganda, kalikan sahaja berapa jumlah hari dengan nilai 1 cupak beras. Jika mereka mati sebelum sempat membayar fidyah, maka ahli waris wajib membayar dengan harta pusaka mereka. Muka surat 54, azan isyak ya. Dah azan belum? 41. B, yang kedua, kafarah puasa. Kafarah puasa ialah denda dikenakan kepada lelaki yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarahnya ialah membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika tidak mempunyai hamba, kafarah ini kena mengikut turutan, daripada yang pertama hingga yang ketiga.
Sekarang dah tak ada hamba, maka terus pergi kepada nombor yang kedua. Apa dia? Berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Berturut-turut, syaratnya kena berturut-turut. Hari yang ke-59 batal dengan sengaja, ulang balik hari pertama, hari kedua sampai 60 berturut-turut. Ni kafarah bagi lelaki yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Perempuan kena tak? Khilaf ulama. Tetapi yang wajib adalah pada lelaki. Perempuan tak dikenakan kafarah. Walaupun ada khilaf ulama, kita ambil yang ijtima', kita ambil yang ittifaq. Lelaki wajib. Siapa suruh? Siapa suruh? Kalau boleh iktikaf kat masjid, siang sampai ke malam. Jauh-jauh sikit. Bulan puasa ni lagi-lagi yang baru kahwin. Sebab tu makruh berpuasa, bernikah. Nikah di bulan Ramadan. Makruh. Bukanlah dan kata dosa haram tak ada, tetapi makruh. Sebab orang-orang yang baru kahwin ni dia ujian dia mencabar sikit. Pantang dicuit. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, iaitu sebanyak secupak beras setiap seorang. Kafarah akan berbilang dengan berulang-ulang hari yang dilakukan persetubuhan pada bulan Ramadan. Apabila seseorang lelaki berjima' 3 hari, maka dia wajib 3 kafarah. 3 hari dia buat, kalikan 60, 60, 60. 180 hari badan muka. Sekiranya dia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan kafarahnya, nak kata perbuatan tersebut dibenci, dimurkai oleh Allah. Bukan saja berdosa, dosa tetap dosa, tetapi ada lagi kafarah dia. Nak kata perbuatan tersebut walaupun halal dengan isteri dia, tetapi perbuatan tersebut dilarang. Dalam bulan puasa, kemudian walaupun dengan isteri kita, suka hati kita lah, kita nak buat macam mana. Juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata beratnya kesalahan itu sehingga ada kafarah ke atas lelaki tersebut. Kafarah akan berbilang dengan berulang-ulang. Sekiranya dia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan kafarahnya, ahli waris wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan menggunakan harta pusakanya. Yang ketiga, kafarah sumpah. Sesiapa yang melanggari sumpahnya, maka dia wajib mengkafarahkannya. Dia boleh memilih antara salah satu daripada 3 pilihan. Yang pertama, membebaskan hamba yang beriman jika tak mampu. Yang kedua, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin sebanyak secupak beras bagi setiap orang. Yang ketiga, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang biasa dipakai oleh orang tersebut. Ini juga masalah bila orang suka bermain dengan sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Dia langgar sumpah, wajib kafarah. Berapa kafarahnya? Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ikut turutan. Nak cari hamba dah tak ada. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Tak ada orang miskin dah. Jumpa Baitul Mal, serahkan kepada Baitul Mal. Kita Baitul Mal siapa? Zakat lah. Lembaga zakat Selangor. Pandai pihak lembaga zakat untuk menguruskan. Macam kafarah ni kena ganda-ganda juga tak ada? Tak ada. Kalau dia sekali buat, sekalilah kafarahnya. Kalau sehari tu 3 kali dia buat sumpah palsu, 3 kalilah. Setiap satu tu satu kafarah. Satu kesalahan, satu kafarahnya. Jika dia tidak mampu untuk melaksanakan salah satu daripada ketiga perkara ini, wajib berpuasa selama 3 hari. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak menunaikan kafarahnya, maka ahli warisnya wajib melaksanakannya, sama ada memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan harta pusakanya. Yang keempat, kafarah-kafarah lain seperti kafarah haji, kafarah nazar, kafarah zihar. Yang kelima, zakat. Zakat yang tidak berkait secara langsung dengan harta seperti zakat fitrah. Contohnya, semasa si mati hidup, dia tidak membayar zakat fitrah, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, maka ahli warisnya wajib membayar zakat tersebut dengan harta pusakanya. Kena maklumkan dengan keluarga tanggungan kita. Abang dah bayar fitrah malam tadi.
Supaya dia tahu yang kita dah tunaikan kewajipan dia. Kalau misal kata belum bayar, meninggal dunia, maka waris tadi kena wajib untuk bayarkan berapa hutang fitrah si mati tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zakat fitrah ni tak bayar ikut macam kita LTS kan. Ada yang bayar zakat fitrah ni sendiri. Sendiri. Macam mana? Boleh, sah. Cuma afdalnya melalui zakat. Sebab apa kata afdal? Sebab sekarang ini kalau tuan-tuan lihat audit daripada lembaga zakat Selangor, tiada satu pun yang disabitkan, maknanya tiada penyelewengan. Atas sebab apa lagi kita tak nak bayar dekat lembaga zakat? Atas sebab apa? Sebab bab zakat ini berkait dengan pentadbiran hukumah kerajaan. Sebab itu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kepada siapa? Kepada kerajaan ketika itu. Nak kata pentingnya supaya zakat ini, tuan-tuan puan-puan boleh lihat, mana-mana agama tidak ada yang mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan harta secara wajib. Ada pun macam NGO ke daripada agama sekian-sekian persatuan, itu lain. Ini agama Islam, satu-satunya agama yang mewajibkan umat keluarkan harta engkau, keluarkan harta engkau, keluarkan harta engkau, bagi kepada orang miskin, bagi kepada fakir, bagi kepada asnaf. Islam satu-satunya agama yang mewajibkan hambanya yang mampu membayar zakat, keluarkan harta, berikan kepada yang asnaf. Agama lain tak ada. Nak kata Islam ini membantu golongan-golongan yang lemah. Nak menunjukkan bahawasanya setiap harta yang kita miliki bukan milik kita semuanya, tetapi ada milik hak orang lain dalam harta kita, iaitu dengan cara zakat. Kita berikan kepada yang fakir miskin. Dan zakat sekarang ni pun banyak, bukan hanya kepada fakir miskin, kepada orang yang belajar, kepada yang masalah kewangan nak bayar sewa rumah pun ada sekarang. Zakat untuk bayar sewa rumah, zakat bayarkan setahun terus bagi yang layak, yang benar-benar asnaf, kepada muallaf. Muallaf ni pula dalam negeri dia berbeza-beza. Negeri Selangor dalam tempoh 5 tahun. Ada negeri 3 tahun, maknanya diberi zakat kepada muallaf tadi dalam tempoh 5 tahun. Daripada mula hatinya berjinak, bukan bila mula masuk Islam, tidak. Maksudnya kalau dia berjinak untuk tahu tentang Islam, datang pengajian yang disediakan oleh Riqab. Riqab ni satu badan yang menguruskan pengajian-pengajian kepada, antaranya kepada muallaf. Orang yang masalah seksual, masalah akhlak dan sebagainya dekat pusat-pusat pemulihan, dan antaranya juga muallaf. Jadi mereka ini akan membuat pengajian-pengajian, dia datang, maka pada ketika itu dah boleh terus bagi dalam tempoh 5 tahun kepada muallaf. Jadi zakat ini wajib kepada orang Islam, sama ada kita nak beri kepada penerima langsung pun boleh. Cuma kalau kita kenal tak ada masalah. Sebab dalam zakat asnaf ini, lembaga zakat dia ada prosesnya. Proses kena teliti, kena siasat, adakah benar-benar penerima ini layak. Jadi dah tak ada orang kata sebab kenapa kita nak sanksi, istilahnya sanksi lah. Kita ragu-ragu dengan lembaga zakat Selangor, yang mana hasilnya diberikan kepada yang benar-benar mendapat. Orang yang belajar, anak-anak kita dekat IPTA, dalam negara, luar negara. Saya sendiri sebagai penerima zakat Selangor sewaktu saya belajar di Al-Azhar di Mesir. Di Jordan pun ada kawan-kawan dapat bantuan zakat daripada zakat Selangor. Di Morocco pun ada. Jadi kelebihannya kepada siapa? Kepada umat balik. Kita bayar kepada orang, kepada satu badan yang menguruskan, lengkap dengan auditnya dan sebagainya. Kita boleh lihat laporan kewangan daripada zakat setiap tahun, mereka dedahkan secara umum, kita boleh lihat. Jadi atas sebab apa lagi kita tak bayar kepada lembaga zakat Selangor? Sebab tu dalam khutbah Jumaat tiap-tiap minggu, mimbar ingatkan supaya kita bayar zakat kepada lembaga zakat Selangor. Bukan wajib, tetapi afdalnya, sebab zakat ini adalah urusan hukumah,
urusan kerajaan. Kerajaan yang akan menguruskan, pihak yang tertentu berautoriti yang akan menguruskan dana zakat ini diberikan kepada asnaf-asnaf yang layak. Zakat yang tidak berkait dengan secara langsung dengan harta seperti zakat fitrah. Okey. F yang keenam, haji. Jika semasa hayatnya dia berkemampuan untuk menunaikan haji walaupun belum tiba gilirannya untuk menunaikannya, wajib bagi ahli warisnya melaksanakan hajinya, yakni dengan cara badal haji dengan harta pusakanya. Dan seterusnya G, nazar. Nazar ialah mewajibkan diri melakukan ibadah yang tidak diwajibkan oleh syarak secara mutlak. Yang diwajibkan oleh syarak itu tak dikira nazar. Kalau aku lulus temuduga ni, aku nak sembahyang 5 waktu esok hari, itu wajib. Dia tak nazar pun wajib kena buat, tak dikira nazar. Perkara yang bukan wajib dan perkara ibadah. Kadang-kadang pun orang salah faham, kalau aku berjaya yang ini, aku nak botak kepala, cukur kepala, itu bukan ibadah. Maknanya perkara berkaitan tentang ibadah. Kalaulah anak aku lulus masuk universiti, lulus belajarnya, dapat ijazah, aku nak sembelih lembu, sedekah kepada orang kampung. Itu nazar. Tak tertunai, belum tertunai, meninggal dunia, waris wajib laksanakan nazar si mati. Kena ambil harta pusaka, sembelihkan, belikan berapa ekor lembu yang dinazarkan, sedekahkan kepada orang kampung. Surat 56. Contohnya, si ayah bernazar semasa dia hidup. Jika anaknya sembuh dari penyakit, dia akan menyembelih seekor lembu untuk jamuan kesyukuran. Apabila anaknya telah sembuh, si ayah meninggal dunia serta tidak sempat menunaikan nazarnya itu, maka wajib bagi ahli waris si ayah melaksanakan nazar tersebut dengan harta pusakanya. Huraian lebih lanjut berkenaan dengan hukum hakam, syarat-syarat, rukun-rukun bagi perkara-perkara tersebut boleh dirujuk dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar. Sama ada berkaitan tentang zakat, berkaitan tentang sumpah, haji, nazar dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, rujuk pada kitab-kitab fiqh yang muktabar. Apa rukunnya, apa syaratnya dan sebagainya. Manakala hutang dengan manusia seumpama pinjaman daripada kawan, pembiayaan bank dan sebagainya, sekiranya pemberi hutang menghalalkan hutang tersebut, maka tidak wajib melunaskannya. Sebab itu biasanya imam bila selesai daripada solat jenazah, kadang-kadang minta kepada waris, wakil daripada si mati untuk bercakap. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini ayah saya dah pergi, sekiranya adalah arwah ayah saya berhutang dengan siapa-siapa, boleh berhubung langsung dengan saya. Contoh, ini yang biasa kita dengar. Ini antara salah satu cara supaya waris tadi dapat tahu dengan siapa arwah ayahnya berhutang dan dengan siapa pula arwah ayahnya memberi hutang kepada siapa. Hutang tetap wajib dibayar walaupun ia akan menghabisi harta pusaka si mati. Belum sempat faraid, dah habis kad hutang, maka ahli waris tak dapat faraid. Kerana turutan tadi wajib mengikut turutan. Daripada yang pertama, antara urusan jenazahnya, kemudian hutangnya, nanti kita akan masuk dalam bab wasiatnya, kemudian barulah kepada faraid. Baru step yang kedua, hutang dah habis harta, maka step seterusnya tak dapat. Kalau hutang dah habis harta, wasiat ada, maka pada ketika itu wasiat pun dah tak wajib dilaksanakan. Apatah lagi faraid selepas wasiat. Jadi jauh lagi perjalanan tu. Kena ingat, bila mati sahaja mak ayah kita, pemilik harta, bukan terus faraidkan hartanya. Ya. Selalu kalau kita bernazar, yang perempuan punya nazar tu tak boleh makan kan, yang kalau lembu yang dinazarkan. Tapi kalau sekarang ni yang nazar tu dah meninggal, anaknya menunaikan nazarnya tu, anaknya boleh. Sebab bukan dia yang bernazar, dia hanya melaksanakan nazar arwah ayah atau maknya sahaja. Dia sebagai waris wajib melaksanakan, bukan dia yang bernazar. Yang tak boleh makan orang yang bernazar.
Dia nazar nak sembelih seekor kambing nak bagi orang makan. Bila sembelih dia tak boleh makan kambing tu sebab itu bukan hak dia. Itu adalah hak yang dia niatkan untuk orang ramai. Yang keempat, menunaikan wasiat. Agak panjang perbahasan tentang wasiat. Wasiat dari sudut syarak ialah sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian pewasiat. Bila kata wasiat, ucapan akad pada waktu hidup, tetapi penyerahan pembahagian selepas mati. Itu makna wasiat, nak bagi mudah faham. Kalau ucapan masa hidup, penyerahan masa hidup, itu kira wasiat ke bukan? Bukan. Syarat wasiat penyerahan selepas mati. Apa contoh ucapan yang biasa kita dengar? Kalau ayah dah tak ada nanti, rumah ni nanti ataupun tanah dekat ujung kampung yang seekar ayah punya tu, kamu wakafkan kepada pihak masjid. Contoh. Ini antara ucapan, contoh ucapan yang dikatakan wasiat. Ucapan dia masih hidup, tetapi dia mention, dia sebut kalau ayah dah mati nanti. Maknanya penyerahan itu selepas dia mati, bukan semasa hidup. Kalau semasa hidup bukan wasiat, tetapi hibah, pemberian. Sama ada dia nak sedekah ke ataupun dia nak beri ke, pemberian ke, termasuk kepada orang yang bukan Islam. Dia nak bagi, itu hak dia. Semasa dia hidup, dia ada harta banyak, harta Ismit Ulam Raja, dekat luar negara pun banyak. Dia nak bagi dekat orang Islam, bukan Islam, itu hak dia. Itu dikira hibah, pemberian semasa hidup. Kalau pemberian selepas mati, ucapan masa hidup, ketika itu dinamakan wasiat. Kalau lepas mati tak ucap, ada harta, itu barulah faraid. Suka tak suka, anak tadi tetap dia akan mewarisi harta melalui faraid. Walaupun masa hidup dia benci dengan anak ni, dia tak mengaku anak. Contoh, na'udzubillah, aku tak suka engkau keluar daripada rumah, dihalaunya bertahun-tahun tak pernah balik ke rumah, meninggal dunia, anak tadi boleh mewarisi harta selagi mana tidak terkait dengan 3 perkara yang menghalang seseorang untuk mewarisi harta. Yang pertama, bunuh. Anak bunuh ayah barulah terhalang. Yang kedua, dengan sebab apa? Ingat lagi tak? Walak, iaitu hamba ataupun tuan hamba. Hamba tidak boleh mewarisi harta tuan hamba. Begitulah sebaliknya. Satu lagi sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah. Satu sebab pembunuhan. Kita dah lepas ke belum? Kelalaian. Wis tuan. Ulang balik. Saya tak puas hati. Ya. 3 perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bunuh, walak, sebab pusaka, syarat pusaka, tegahan pusaka pembunuhan, murtad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia murtad. Sama ada berbeza agama. Ayah dengan anak tadi berbeza agama, sama ada dengan murtad ataupun mu'allaf. Anak tadi masuk Islam, mu'allaf. Ayahnya meninggal dunia, masih lagi bukan Islam, maka anak tadi tidak boleh mewarisi harta ayah. Begitulah sebaliknya. Sama ada dia murtad ataupun dia salah seorang mu'allaf, daripada dua-duanya bukan Islam. Salah seorang masuk Islam ataupun dua-dua Islam, asalnya salah seorang murtad, na'udzubillah. Juga termasuk dalam perkara yang dihalang untuk mewarisi harta pusaka. Wasiat dari sudut syarak ialah sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian pewasiat. Hukum berwasiat adalah sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib selepas kematian pewasiat mengikut syarat-syarat tertentu. Hukum untuk wasiat sunat, bukan mesti, tetapi pelaksanaan tu wajib dilakukan oleh waris. Pada permulaan kedatangan Islam, hukum wasiat adalah wajib kepada ibu bapa dan saudara mara.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kamu diwajibkan, ini sebelum turunnya ayat berkaitan tentang faraid. Wasiat pada ketika ini wajib hukumnya. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia, yakni wajib membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian hukum berwasiat bertukar daripada wajib menjadi sunat apabila turunnya ayat-ayat berkaitan dengan hukum faraid. Bagi harta pusaka setelah selesai perbelanjaan menguruskan jenazah dan membayar hutang si mati, seterusnya digunakan untuk melaksanakan wasiat si mati jika dia meninggalkan wasiat. Kalau tak tinggalkan wasiat, terus skip pergi kepada faraid. Ikut turutan. Yang pertama urusan jenazah, yang kedua hutang dengan Allah, yang ketiga hutang dengan manusia, yang keempat wasiat kalau ada. Kalau tak ada, terus kepada yang kelima, barulah faraid. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini ayat yang ke-11 surah An-Nisa, yang mana ayat sebelum ini menceritakan tentang pembahagian harta pusaka. Bagi suami berapa, bagi ayah berapa, isteri berapa. Lepas tu baru Allah sebut sambungannya, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang bermaksud pembahagian itu merujuk kepada faraid. Ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Sebab itu turutannya kena ikut. Dahulu hutang, dahulu wasiat, barulah faraid. Bukan terus faraid. Hikmah Allah Ta'ala mendahului wasiat daripada hutang dalam ayat ini ialah supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik berat terhadap hukum wasiat. Walaupun dalam ayat ini didahulukan dengan wasiat, baru hutang, tetapi turutan yang sebenar adalah hutang dahulu, baru wasiat. Sebab apa? Bukan sebab, tetapi hikmah. Apa hikmahnya? Supaya Allah Ta'ala mendahului wasiat daripada hutang dalam ayat ini adalah supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik berat terhadap hukum wasiat. Ia juga sebagai dorongan kepada ahli waris untuk melaksanakan wasiat tanpa meremehkannya. Terkadang ahli waris memandang ringan berkenaan wasiat kerana wasiat itu adalah amal kebajikan si mati yang tidak boleh digantikan dengan sesuatu pun. Maka agak sukar bagi mereka untuk menunaikannya. Ini pun masalah. Kadang-kadang bila wasiat itu tak ada saksi. Kadang-kadang ada saksi tetapi warisnya jenis ketegak. Maknanya dia tak terima juga. Sebab kalau tunaikan wasiat ni, bahagian dia faraid akan berkurang. Ini pun masalah juga. Lagi-lagi kalau tak ada hitam putih. Semuanya boleh disangkal dalam mahkamah. Dia boleh, orang kata apa, sanggah dalam mahkamah. Kata wasiat ini wasiat tipu saja dibuat-buat. Apa bukti? Apa hitam putih? Tak ada. Sebab tu sekarang banyak firma-firma, syarikat-syarikat takaful dan sebagainya ada buat juga perunding-perunding faraid dan sebagainya, buat wasiat secara hitam putih. Ada kontrak, ada perjanjian, ada suratnya, ada dia punya akuan sumpah dan sebagainya, ada saksinya, ada wasinya, ada yang menguruskannya. Jadi bila berlaku kematian, waris dah tak boleh nak kata apa. Dia suka tak suka, ini wasiat si mati. Walaupun hukum wasiat sunat, tetapi melaksanakan wasiat adalah wajib kepada ahli waris. Sekarang Ustaz, dia boleh kita boleh ada dia apa? Boleh kita wartakan lah kan kita kan. Kita boleh buat hitam putih. Kalau yang wasiat yang dulu-dulu tu, itulah atas kebijaksanaan dan keimanan waris-waris. Kalau dia tahu memang betul ayah ni wasiat, wajib untuk dia tunaikan. Kalau dia tahu, yakin betul, tetapi dia tamak. Sebab wasiat ayah ni seekar tanah ni, harga nilai sekarang dah berapa ribu, dah 100 ribu.
Kalau aku bagi ni rugi bahagian aku ni, faraid lah. Kata, tak ada. Saya tak percaya. Apa bukti katanya? Itu masalah. Kalau dia faham agama, bila dia tahu, datang mengaji, tahu hukum wasiat ni sunat, tetapi melaksanakannya adalah wajib. Bila kata wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tak ada pilihan. Lain kalau sunat, sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Buat pun boleh, tak buat pun boleh. Bukan makna boleh tu dianjurkan, tak berdosa. Tetapi wajib ni tak ada pilihan. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sekiranya seseorang membuat wasiat yang sah di sisi syarak, maka wajib bagi ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut setelah kematiannya. Mereka tidak berhak untuk menghalang pelaksanaannya. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, di antaranya ialah dah azan. Lepas dah. Okey, nak sambung atau kita buka sesi soal jawab? Kita buka sesi soal jawab. Takut nanti anjak sampai 9.30 sampai pukul 10 jam sebelum ni. Jadi kita berhenti sampai syarat-syarat wasiat. Ustaz, wasiat ni yang pernah Ustaz cakap dulu, tak boleh diberi pada waris kan? Betul. Diberi pada apa contohnya lagi Ustaz? Selain daripada waris. Sebab apa kata Allah? Saya cakaplah wakaf pada masjid ke, yang contoh macam Ustaz cakap tadi kan? Syarat sah wasiat tadi bukan kepada ahli waris. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada orang yang berhak. Merujuk kepada ahli waris ni, dia dah dapat hak, iaitu dengan cara faraid. Fala wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris, sebab hak dia dah ada dalam faraid. Maka hadis ini dijadikan dalil dilarang, tak boleh. Maknanya tak wajib ditunaikan. Cuma boleh tak kalau nak tunaikan? Boleh dengan syarat takharuj. Yang lepas saya dah sentuh takharuj, 3 syarat dia. Di kalangan ahli waris akil baligh, tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid, dan yang ketiga redha. Yang tak redha tak boleh laksana. Sebab itu dah menjadi hak faraid, tetapi diberikan kepada waris yang mendapat wasiat. Sepatutnya tak boleh. Tetapi kalau nak buat juga, kata ulama, boleh keluar daripada faraid, takharuj, iaitu kena tahu dahulu berapa bahagian ahli waris, akil baligh semua ahli waris, dan bersetuju redha, bukan kerana paksaan dan sebagainya. Ada soalan lain? Ya. Betul. Qada pun kena, fidyah pun kena. Maksudnya qada pun kena, fidyah pun kena. Okey. Tahun pertama wajib qada sahaja, tak wajib fidyah. Contoh, tahun ini 2 bulan lagi puasa. Okey. Dia tertinggal 10 hari contoh. Lepas tu raya, sebelum jumpa Ramadan berikutnya, dia wajib qada, tak wajib bayar fidyah. Ini bagi yang mampu puasa. Bagi yang tak mampu tadi, kan ada kategori-kategori. Sama ada dengan sebab dia hamil, risau kepada kandungan, yang tu wajib fidyah. Qada pun wajib, fidyah pun wajib. Begitu juga bagi yang tak mampu untuk puasa dah, maka dia boleh terus bayar fidyah pada tahun tersebut. Ini bagi yang mampu untuk puasa, dia tak wajib bayar fidyah lagi waktu tu. Dia wajib qada sahaja. 10 hari tadi, dalam tempoh 11 bulan berbaki sebelum jumpa Ramadan akan datang, dia dapat bayar langsai. Maka jumpa Ramadan akan datang dalam keadaan dah tak ada hutang lagi dah, tak wajib bayar fidyah. Yang dikatakan wajib bayar fidyah bila jumpa Ramadan ada hutang lagi 5 hari. Yang 5 hari tadi dia wajib qada juga, dan juga wajib bayar fidyah sama-sama.
Jelas ni ya? Boleh? 2 tahun lah Ustaz. 2 Ha? tahun lah. Kira 2 tahun lah. Okey, ini kan 2 bulan kan? 2 bulan Okey. lagi Ramadan. Okey. Yang lepas Ramadan, Aha. kalau ada tinggal 10, Aha. dia kena ganti selepas Ramadan yang lepas bulan 2 ni. Betul. Wajib qada dan wajib bayar fidyah. Untuk yang 2 bulan lagi ni, apa tindakan orang yang tak puasa? Qada. Dia tak boleh qada dah lah. Sebab dah habis tempoh dah. Dia wajib qada, tetapi yang dikatakan qada, adakah kena fidyah waktu itu atau tak, sebelum daripada jumpa Ramadan akan datang. Kalau misal kata bulan tahun lepas 5 hari lagi tak tertinggal, tahun ni pun tuang lagi. Tuang ni maksudnya apa? Tak puasa lagi 5 hari. Jadi 10 hari. Dia wajib qada 10 hari selepas raya. Lepas raya lah. Wajib qada 10 hari. Berapa wajib fidyahnya? 5 hari saja. Sebab yang mula-mula tadi tak sempat qada dalam tempoh setahun. Yang Ramadan berikutnya dia tak wajib fidyah lagi. Dia cuma wajib qada sahaja. Tahun berikutnya, sebab tu dia kena catat. Niat puasa pun qada juga, qada yang tahun bila punya. Kena tahu. Sebab tu kena catat berapa hari kita tinggal puasa, tahun bila punya. Jadi dahulukan yang dulu-dulu punya. Supaya itu kita akan kena fidyah. Jumpa je Ramadan, kena fidyah. Sebab bukan tahun yang sebelum, tetapi sebelumnya lagi. Jelas ya, Ji? Ustaz, Ya. itu kalau yang kita macam kata yang kalau macam mungkin kita tak ingat ataupun apa, kita macam suka-suka nak boleh ke Ustaz? Sama macam qada solat. Maksudnya mungkin kita terlupa lah. Kita terlupa atau waktu tu kita jahil. Zaman jahiliyah lah. Konon lah. Okey. Sama dalam keadaan solat. Ada orang tanya dengan Ustaz Azhar Idrus, bagaimana Ustaz cara kita nak mengqadakkan solat kalau kita tak tahu berapa jumlah solat yang kita tinggal? Wajib tak qada? Wajib. Kita wajib qada kalaulah misal kata kita daripada akil baligh, daripada umur, contoh kita balik umur 14 tahun sampai 20 tahun, 6 tahun tak pernah solat, wajib qada, ganti balik menurut pendapat qaul al-Imam Asy-Syafi'i. Wajib qada. Adakah 24 jam kena solat? Tak. Kerja kita buat macam biasa. Cuma ada Ustaz Azhar Idrus, jawapan dia lah. Kita boleh buat tiap kali lepas solat fardu, qada solat fardu tersebut. Contoh nanti solat isyak, habis isyak qada isyak. Subuh esok habis subuh qada subuh. Cuma jangan buat depan orang lah. Jangan ingat solat sunat lah, tak ada solat sunat lepas subuh. Balik rumah sekarang buatlah qada subuh. Zuhur pun begitu, habis zuhur qada zuhur. Asar pun begitu, jangan buat depan orang. Nanti orang ingat nanti jadi solat sunat pula, tak ada solat sunat lepas asar. Begitulah seterusnya. Sampai bila Ustaz? Sampai dia rasa tenang. Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Kita mungkin tak tahu berapa dah aku dah berganti ni, mungkin ada lagi ke belum lagi ke, kita tak tahu. Kita serah pada Allah. Allah yang akan menggerakkan hati kita. Selagi mana kita rasa belum puas, maknanya ada lagi hutang ni, ada lagi ni, wajib buat lagi qada sampailah dia rasa puas. Ini jawapan daripada Ustaz Azhar Idrus lah. Bila orang tanya macam mana nak mengqadakan solat yang dia pun dah tak tahu berapa hari dia tinggal. Sama juga dalam keadaan puasa tadi. Jadi sebab tu ulama boleh membenarkan harus untuk kita gabungkan puasa, niat puasa yang wajib satu dan sunat satu. Afdalnya ceraikan, tetapi boleh. Tak bolehnya dua-dua wajib. Satu qada, satu nazar. Satu hari puasa tak boleh. Tapi kalau yang wajib dengan yang sunat boleh. Contoh dia qada kebetulan pada bulan Syawal, niatkan sekali dengan puasa sunat 6 hari Syawal. Jatuh pula pada hari Isnin, niatkan juga pada sunat hari Isnin. Jatuh pula pada hari putih. Hari putih tahu kan, tengah bulan. Buat juga, niatkan. Yang penting jangan dua yang fardu, jangan dua yang wajib. Nak gabungkan sunat banyak mana pun boleh. Ini pendapat yang mengatakan boleh, khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau kita nak solat, nak puasa sunat, niatkan sekali. Kalau misal kata ada dulu tertinggal dalam keadaan kita ialah jauh dengan agama, waktu tu pun mungkin kita tengah lalai, niatkan juga qada puasa dan puasa sunat sekali. Boleh, tak ada masalah.
Wallahu alam. Ada soalan lagi? Last. Ya. Kenaan hadis yang mula-mula tadi Ustaz cakap pasal Ululah kan min. harta anak yatim RM100 tu kan. Baik, jadi kenaan juga dengan video Ustazah Idrus lah. Yang mana dikatakan dalam video tu makanan ke apa-apa yang berkaitan dengan guna di masjid kata tak boleh. Maksudnya tak termasuk dalam hadis itu. Dia tak boleh gunakan duit masjid untuk makanan kecuali kalau ada tabung khas. Jadi mungkin Ustaz boleh kaitkan dengan video tu dan pengalaman Ustaz berada di masjid dulu boleh. Macam mana Ustaz buat? Kalau bercerita tentang peraturan kewangan, kalau di masjid-masjid pengurusan lah khususnya, dia terikat dengan audit. Macam saya sebelum ni sebagai pengurus dan juga imam di masjid Diraja. Jadi ada 3 audit kami kena lalui. Satu, audit luar yang kita lantik daripada mana-mana firma. Yang kedua, audit SIRIN. Yang tahulah audit SIRIN ISO ni cukup ketat. 1 sen tak teli NCR. Dan satu lagi audit dalaman daripada pegawai-pegawai, audit daripada JAIS. Jadi 3-3 ni ada audit. Jadi tak boleh gunakan duit tabung yang dikhususkan. Contoh, tabung tadi dikhususkan untuk anak yatim, tetapi digunakan untuk urusan tambah awning masjid. Contoh. Sebab itu sebaiknya pihak masjid kena buka tabung yang khusus kalau misal kata tabung itu tak berkait. Biasanya tabung-tabung masjid ini dikhususkan secara umum, maknanya untuk pengimarahan dan pembangunan masjid. Pengimarahan termasuk juga urusan-urusan majlis tahlil, contoh imarah, mengimarahkan masjid, termasuk juga jamuan boleh. Jadi umum, jangan diniatkan. Sebab saya pernah bertanya dengan guru saya, Ustaz Syed Abdul Qadir, kadang ada masuk dekat TV Al-Hijrah. Syed Abdul Qadir senior saya, juga guru saya di Mesir. Ustaz, kalaulah duit ini daripada tabung anak yatim, boleh tak kita gunakan bagi kepada orang fakir miskin? Tak boleh, haram. Sebab tabung tu dah dikhususkan. Boleh kalau kita tahu siapa yang bagi dan kita minta izin daripada dia. Sekarang tabung tu umum, kita tahu siapa yang bagi. Masuk RM1, masuk RM5, masuk RM10. Atau ada yang bagi khusus, contoh RM10,000, kita tahu. Kita boleh tanya dengan dia. Sekarang anak yatim dekat kampung kita semua sogeh-sogeh. Contoh, boleh tak duit RM10,000 yang Tuan Haji infakkan untuk anak yatim sebelum ini kita gunakan untuk asnaf fakir miskin yang lebih memerlukan? Kalau dia okey, baru boleh. Isu sekarang kita tak tahu siapa yang bagi. Sebab tabung tu umum. Masuk ada yang RM1, ada yang RM5, ada yang RM10. Dari segi hukumnya tak boleh. Kalau misal kata kita nak buat pembangunan dan pengimarahan tu pecah, maka yang ini kena khususkan, buat kiraan rekodnya. Yang ni untuk anak yatim, yang ni untuk wakaf, yang ni untuk pembinaan, yang ni untuk pengimarahan. Tapi kalau biasanya lah secara umum, kebanyakan masjid buat secara umum pengimarahan dan pembangunan. Tulis dekat tabung masjid untuk apa? Pengimarahan dan pembangunan. Biasanya jemaah ni kalau jumpa tabung anak yatim, dia masuk dulu anak yatim. Kalau saya sendirilah, kalau kita nak masuk tengok ada anak yatim, kita masuk lagi sebab kita tahu fadilat kita beri kepada anak yatim. Jadi kalau misal kata perlu buka tabung anak yatim, buka khusus tabung anak yatim. Kalau lah misal kata tak khusus, umum, boleh guna untuk semua. Selagi mana perkara tersebut diputuskan secara musyawarah di kalangan ahli jawatan kuasa. Ada minitnya, jadi jabatan tak boleh nak pertikai lah, sebab kita dah mesyuarat dan semua bersetuju untuk kegunaan sekian. Dan duit ni pun daripada tabung umum. Tabung umum, bukan khusus untuk sesuatu perkara sahaja. Wallahu a'lam. Dah ya? Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah.
dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun. Anda yang terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.